baik. Bismillah. Okay, kita cuba share ni. Ustaz, lama dah kita tak baca doa, Ustaz. Ya? Lama dah kita tak baca doa. Oh, baik-baik. Sekejap Bismillah. Nampak tak? Kita share tu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana Syekh Jumaah dan sekalian para aulia, para ulama sekalian kaum muslimin. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi kita bertemu bagi kita menyambung pengajian daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan kita pada bab yang menyatakan berkenaan dengan babu satru auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab berkenaan dengan menutup aurat kaum muslimin dan juga melarang daripada menyebar-nyebarkannya. Aurat itu maknanya keaiban. Keaiban kaum muslimin dan larangan tentang menyebar-nyebarkan keaiban tersebut li ghairi daruratin, tanpa ada sebarang darurat, keperluan. Kita berhenti pada hadis yang kedua. Kita berhenti daripada hadis yang keberapa? Yang kedua, yang disebutkan oleh Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, jom kita baca. Qala al-musannifu والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلومكم في الدارين آمين. Baik. Sana. Okey. Kan share dulu. Okey, baik. Qala wa anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرين أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. Muttafaqun alaih. Baik, kita sambung. Okay. Kata Maulana al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa anhu siapa dia tu? Daripadanya, yakni daripada Abu Hurairah
radhiyallahu ta'ala anhu. Okay. Qala, katanya, itu kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, kullu ummati mu'afan, kullu ummati mu'afan. Apa maksud kullu ummati mu'afan? Kalau dalam bahasa Arab, yakni kulluhum salimuna an alsunin nas wa aidihim. Maknanya semua umat aku ini selamat. Mu'afan maknanya selamat. Semua umat aku ini selamat. Maknanya selamat daripada apa? Selamat daripada cercaan manusia, selamat daripada tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia itu maknanya hukuman, ataupun kelakuan-kelakuan yang boleh menyakiti kita. Kelakuan-kelakuan mereka yang boleh menyakiti apa? Menyakiti kita. Boleh faham kat situ? Okay, jadi Nabi kata, semua umat aku ni selamat daripada lidah-lidah manusia dan tangan-tangan mereka. Illal mujahirin. Melainkan orang yang mujahirin. Apa makna mujahirin? Iaitu orang yang menceritakan terang-terang maksiat yang dia lakukan. Sekali lagi, Rasulullah SAW akan sebut. Okay, kita baca. Siapa dia tu muhajirin tu? Muhajirin pula. Mujahirin tu. Beza. Mujahir dengan muhajir. Kalau cari ibu bisa dengar kan? Apa dia? Kalau ibu-ibu biasa dengar, apa dia? Al-muhajirin. Betul tak? Biasa dengar ada kalimat muhajirin. Muhajirin maknanya orang yang berhijrah. Kan? Muhajirin dan juga ansar. Ini tukar. Ini nampak. Tukar apa? Kedudukan huruf sikit dah berubah makna. Apa dia di sini kita baca? Al-mujahirin. Beza tu. Jim duduk depan. Ha duduk belakang. Ha yang apa? Ha yang atas. Ha duduk depan. Jim duduk belakang. Boleh? Ada beza kat situ. Okay. Jadi di sini mujahirin. Okay, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal mujahirin, dan sesungguhnya daripada mujahirin, orang yang mujahir yang buat terang-terang ni, maknanya apa? An ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan, bahawa melakukan oleh seorang, rajul ni seorang lelaki, tapi maknanya semualah, lelaki ataupun perempuan lah, bahawa melakukan oleh seorang lelaki pada waktu malam, al-lail malam, satu perlakuan, summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaih, kemudian dia berpagi sedang Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya. Menutup di situ maknanya menutup keaibannya, tidak menzahirkan keaibannya kepada mata orang lain. Fayaqul, dia pula bercerita, ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza. Dia kata, wahai si fulan, aku telah melakukan al-barihah. Al-barihah maknanya semalam. Kaza wa kaza, bagian-bagian. Bagian-bagian tu maknanya benda yang dia buat itulah, dia sebutlah benda kejahatan yang dia buat itulah. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, sungguhnya dia telah bata maknanya malam, bermalam, yasturuhu rabbuh, ditutup aibnya oleh Tuhannya. Wa yusbihu, dan dia berpagi, yakshifu satrallahi alaih, dan dia berpagi sedang dia membuka tutupan Allah Ta'ala ke atasnya. Membuka tutupan Allah Ta'ala ke atasnya. Baik, apa maksud dia tu? Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang
mujahirin, iaitu orang yang apa mencerita-cerita ni, ataupun orang yang kita kata apa, jahar ni maksudnya terang-terangan itu. Orang yang terang-terangan ini adalah orang yang dia buat kerja maksiat waktu malam. Waktu malam tu Allah Ta'ala tutup maksiat dia dah. Maknanya Allah Ta'ala sepatutnya tak mau nak menzahirkan maksiat dia tu kepada orang. Tapi besok pagi, dia pula pergi cerita maksiat pada orang. Aku buat begian. Sedangkan Allah Ta'ala tutup. Tu dia. Faham tak? Makcik Leha, faham Makcik Jasni? Sedangkan Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala tutup. Tapi dia pula bercerita ke orang. Tu dia. Ni macam mana ni? Kata Maulana Syekh Ibn Illan dalam syarahan dia, ana bacakan kepada ibu-ibu ayah. Ni saya tulis sebuah sikit. Okey, boleh? Okey, baik. Orang ni yang pertama, perbuatan menzahirkan terang-terangan maksiat dia itu adalah perkara yang sangat-sangat keji. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat keji. Wa'ayazubillah lah daripada melakukan maksiat. Ni sekarang ni dia apa? Buat maksiat, dia zahirkan maksiat itu terang-terangan dengan cara dia cerita ke orang ataupun dengan dia buat terang-terangan depan muka orang lah. Boleh? Maksiat tadi. Sebab apa benda ni dikira sebagai benda yang keji, Makcik Leha? Yang pertama, kata Imam Ibn Battal, kerana bila seorang tu buat maksiat terang-terangan, bila seorang tu bercerita ke orang terang-terangan maksiat dia, maka itu menunjukkan kepada dia meremeh-remehkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, meremeh-remehkan hak Nabi, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meremehkan hak kaum muslimin. Meremeh-remehkan hak kaum muslimin. Boleh? Sebab kalau contoh kan, dia orang panggil apa? Depan-depan orang mencuri. Meremehkan hak kaum muslimin. Merompok. Depan-depan orang kata, saya tak ada apa makan rasuah. Yang ni nak hidup, makan rasuah. Dia cakap depan orang, padahal dia tu menteri. Padahal dia tu YB, cakap depan orang. Ni bukan rasuah, ni hadiah nama dia. Dia main macam tu. Mampu, iPad. Maka itu kita kata apa? Perbuatan yang sangat keji kerana dia meremehkan urusan hukum hakam Allah, hukum hakam Rasulullah dan juga hak-hak kaum muslimin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dahlah ada unsur remeh-remeh, dia ada pula unsur ingkar. Ini yang saya tulis di sini. Dia ada unsur apa? Unsur ingkar terhadap hukum hakam Allah Ta'ala. Kan, kalau contoh kan, kita larang anak kita, hey, jangan dia buat ni. Tiba-tiba depan muka kita dia buat lagi benda tu. Apa maksud dia tu? Maksud dia ingkar lah apa yang kita larang tu. Dia lawan lah apa yang kita larang tu. Macam itulah juga. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang, dia pula dia buat lagi benda tu. Maka itu adalah perkara yang sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat bahaya dilakukan oleh orang manusia. Okey. Nombor 3. Poin nombor 3. Kita kata dia tak perasan. Ini orang yang apa? Orang yang dok buat benda menzahirkan terang-terang maksiat, dok cerita zahir maksiat itu, dia tak tahu bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala tutup maksiat dia daripada diketahui oleh orang, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak tutup maksiat dia di akhirat. Boleh? Bila tutup maksiat di akhirat, maknanya macam Allah Ta'ala nak mengampunkan dia lah. Ini disebut oleh Imam Ibn Hajar. Sekali lagi apa dia? Bila Allah Ta'ala tutup seorang tu aib dia di dunia, sebenarnya Allah Ta'ala nak tutup aib dia di akhirat. Boleh? Nak mengampunkan dia lah dengan
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faham Cik Dihana? Faham HS ni? Okey. Tapi bila dia sendiri yang buka keaiban dia, buka apa yang dia buat maksiat, apa yang dia lakukan daripada maksiat, maka kita kata itu adalah diri dia sendiri nak menjerumus diri dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak Allah Taala murka dia di dunia dengan Allah Taala wajibkan untuk apa? Pemerintah menghukum ke atas dia. Dia dah berzina. Depan orang duk zahir kata dia aku buat zina. Boleh? Wa yazubillah. Dia nak apa orang panggil apa? Allah Taala murka dengan menzahirkan kemurkaan di dunia tu macam mana? Dikenakan hukuman hudud pada dia. Orang maki dia, orang cela dia tu. Apa dia? Zahir kemurkaan Allah Taala. Di akhirat pula wa'azubillah. Dia buat lagi di zina, kena lagi pula di akhirat azab yang amat pedih wa'azubillah. Daripada perbuatan menzahir-zahirkan, bangga-bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Boleh faham tak? Itu hadis yang kedua. Okay, kita pindah pula kepada hadis yang ketiga. Okay, hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga. Baik. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iza zanatil amatu al amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al hadda wala yusarrib 'alayha summa in zanatis saniyata falyajlidha hadda wala yusarrib 'alayha summa in zanatis salisah falyabi'ha walau bihablin min sya'rin muttafaqun alaih. At-tasrib at-tawbih. Okay, kata Maulana Syekh daripadanya, itu siapa dia juga, itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza zanatil amah, apabila berzina si amah. Amah ni maknanya apa? Amah ni hamba wanita. Orang Melayu dia salah faham. Dia kata amah orang gaji. Tak, amah dalam kitab-kitab fiqh maksud dia apa? Hamba wanita. Orang gaji bukan hamba kita, tak. Orang gaji pekerja. Boleh? Okey. Apabila berzina amah, hamba wanita, fatabayyana zinaha. Fatabayyana zinaha. Apa makna fatabayyana zinaha? Maknanya dan telah terang-terang zina dia itu. Terang-terang apa? Zina dia itu. Terang-terang zina tu maknanya, kata Maulana Syarih, sama ada memang 4 orang saksi nampak, ataupun dia sendiri yang mengaku, ataupun memang ada orang datangkan bukti kepada dia. Boleh? Itu contohlah terang-terang berlakunya zina tadi yang dilakukan oleh hamba wanita itu, falyajlidha, kata Maulana Syekh, falyajlidha, maka sebablah dia itu al-hadda sebagai hukum hudud. Berapa kali sebatan? Kita mengaji, kalau wanita ataupun orang yang merdeka belum berkahwin, maka dikenakan 100 kali sebatan. Itu orang yang merdeka. Tapi kalau orang itu hamba, maka dikenakan separuh daripada kadar hukuman. Berapa? Separuh daripada kadar hukuman. 50 kali sebatan. Boleh? Okay. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang wanita hamba tadi itu, kalau dia berzina, kena apa? Kena sebat sebanyak 50 kali sebatan. Wala yusarrib 'alaiha. Janganlah dikeji dia itu. Janganlah dicela dia tu. Mana dia apa? Dia buat zina. Boleh? Maka pada ketika itu
dia dikenakan hukuman hudud. Jangan kita duduk celah dia kata, "Weh, penzina, weh." Panggil dia. Kan dia hamba kita lah, contohlah ni zaman dulu. Kan dia hamba kita. Jangan kita suruh dia, penzina, hampi buat ayak asal. Jangan cakap macam tu. Tak elok, tak boleh. Kata Nabi SAW, jangan cakap macam tu. La yusarrib alaiha. Jangan hang duk kata macam tu. Hei perempuan jalan. Hei perempuan, jangan cakap macam tu kat dia. Nabi larang cakap benda tu. Boleh? Cukuplah kita kata apa? Dia tu, ni point dia tu. Cukuplah bila dia dah kita kata dikenakan hukuman hudud, maka itu habis, settle. Dia sebagai hukuman, maka kita ni patutnya tutup keaiban dia. Jangan dia duk cerita benda-benda lama. Benda lama dah lepas-lepas, tutup keaiban dia. Itu maksud kata Nabi SAW di sini. Sesuai dengan bab ni. Boleh? Okay, kata Maulana Syekh. Summa, kemudian in zanat, tapi kalau dia buat lagi, iaitu kali yang kedua, fal yajlid hal hadda, maka dia apa? Dia kenakan lagi sebatan hudud. Wala yusarrib alaiha, dan jangan cela dia lagi. Jangan cela dia lagi. Kita maksudnya jangan cela tu, jangan kita dah ungkit-ungkit dosa dia yang lepas. Tu nampak kata Nabi SAW. Tu nampak kali kedua ni. Jangan kita cela dia dengan celaan yang tak elok tu. Boleh? Habis. Summa in zanat, kemudian jikalau dia zina lagi, dia zina kali ketiga pula. Tadi dah zina dah. Lepas tu orang dah buat hudud dah. Zina pula kali kedua buat hudud dah. Kali ketiga zina lagi. La ilaha illallah. Boleh? Macam mana ustaz ni? Kena buat. Apa macam Rasulullah nak kena buat ni pada orang hamba yang berzina buat kali ketiga? Falyabi'ha walau bihablin min sya'rin. Falyabi'ha. Maka kata Rasulullah, kalau hamba wanita tadi berzina buat kali yang ketiga, maka jual lah. Jual dia. Jual dia. Walaupun harga jualan itu bihablin min sya'rin. Harga jualan tu berapa? 1 helai dari rambut. Subhanallah. Dia murah sungguh lah. Kalau murah sungguh, free. Murah macam apa? Macam nak suruh orang beli cepat lah. Kalau kita nak jual benda ni murah, maksudnya apa? Nak suruh orang bercepat belilah. Itu maksud dia. Jadi, kata Maulana Syekh Ibn Ila radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, yang pertama, hukum jual itu adalah mandub. Mandub maknanya harus, sunat di sisi ulama. Kalau dia ada hamba, boleh dia buat jahat, buat zina, buat apa semua tu, jual lah. Jual lah. Sunat hukum dia. Boleh? Sebab apa? Musara'atan limufaraqati arbabil ma'asi. Kerana kita bersegera untuk tidak apa? Kalau kita bersegera untuk apa? Untuk untuk kita berlepas diri daripada orang-orang pelaku maksiat. Kita ni dah macam dah tegak dah apa ya? Buang macam tu lah. Jual macam tu lah. Boleh? Faham ? Takut sekali lagi kita duk pegang lagi orang-orang yang teruk ni, orang makin rosak pula ahli keluarga kita. Itulah bahaya. Kadang-kadang takut lagi kita ada hamba yang kuat zina ni, dia berjangkit. Akhlak-akhlak yang buruk ni berjangkit. Lagi kena pula kat anak beranak kita, kat adik-beradik kita. Itu jual lah. Jual dia kepada orang-orang yang apa? Orang-orang lain. Orang-orang lain. Risau. Takut berjangkit kepada ahli apa? Ahli keluarga kita. Macam itulah juga kalau ada orang ahli pekerja buat masalah apa semua. Pekerja-pekerja kita dia buat maksiat, dia buat apa semua, merapu-rapu. Sunatnya buanglah dia pergi cari. Tu kalau apa? Kalau elok lah. Kalau kita kata dia makin kerosakan yang dia buat tu lebih banyak daripada kebaikan. Dan kita pun tak boleh nak kontrol dia. Tapi kalau kita boleh kontrol tu lagi okey lah, kita boleh tarbiyah tu kira lain lah. Ni kalau kita tak boleh
tarbiyah, makin duk rosak habis family, makin duk rosak habis ahli keluarga, ahli kerja-kerja kita yang lain, jual buang ataupun suruh dia berhenti lah. Makin merosak. Boleh faham dah? Boleh dah? Okay, habis kat situ. Okay, habis. Okay. Hadis yang ketiga, kita baca pula hadis yang ketiga. Okay, kata Maulana Musannif rahimahullah, wa anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rajulin qad shariba khamran qala idribuhu qala Abu Hurairah faminna ad-daribu bi yadihi wad-daribu bi na'lihi wad-daribu bi thawbihi falamma insarafa qala ba'dul qaum akhzaka Allah qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan rawahul Bukhari. Okay, hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni kita baca wa anhu maknanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga qala kata dia atau utia macam mana? Utian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki, birajulin, seorang lelaki, qad syariba, telah minum. Minum di sini maknanya apa? Minum arak lah. Minum apa? Minum arak. Telah minum arak. Qala, kata Nabi, idribuhu, pukullah dia. Pukul di situ. Kerana apa? Haddan, kerana melaksanakan hukuman hudud. Kan kita mengaji, orang yang minum arak maka akan dipukul, disebat sebanyak berapa? Sebanyak 40 kali sebatan. Sebanyak berapa? 40 kali sebatan. Baik. Qala Abu Hurairah, maka kata Abu Hurairah, faminna ad-daribu biyadihi wad-daribu bina'lihi wa minna ad-daribu bisawbih. Apa maksud kata Syekh? Ada kata Abu Hurairah, ada di kalangan kami yang memukul dengan tangan, dia pukul dengan tangan. Ada pukul dengan nak slipper, capal. Ada pukul dengan baju. Ada pukul dengan apa? Ada pukul baju. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pukul dia. Ada yang pukul dengan tangan, ada pukul dengan baju, ada pukul dengan slipper. Ustaz, bukan kena sebab tu, kena sebab dengan cemeti ke Ustaz? Bukan kena sebab tu, kena sebab dengan rotan hak yang tebal ke Ustaz? Yang ni macam mana? Ni kita tahu, kata Maulana Syekh, apa dia? Boleh untuk kita pukul dengan apa pukul yang apa? Yang dikira sebagai pukul. Sebab tu apa kata Maulana Syarih, yu'khazu husulul haddil khamri bil jaldi bil yadi wa atrafil thawbi wa qad naqala al musannif ijma' al ulama' ala zalika. Apa maksud dia? Diambil di sini terhasilnya hukuman hudud bagi orang yang minum arak itu bahawa dipukul dengan tangan, dipukul dengan hujung baju ataupun dipukul dengan capal. Dan telah menukilkan oleh musannif itu Imam Nawawi, Nawawi, ijma' ulama ke atas itu. Itu dia maksudnya apa? Hukum hudud ni boleh dilaksanakan dengan apa? Dengan pukul apa-apa saja, terutamanya bagi apa? Bagi orang yang minum arak ni jelas. Pukul dengan hujung baju. Ibu-ibu, Cik Leha, Cik Azmi, pukul dengan baju sakit tak? Sakit ke pukul dengan baju? Pukul baju sakit ke? Tak sakit lah. Sakit lah Ustaz. Kan? Tapi pukul itu niat nak bagi apa? Sebenarnya pukul nak bagi pengajaran. Pukul nak bagi apa? Nak bagi pengajaran. Boleh faham? Itu. Itu dia punya apa? Dia punya point dia. Baik.
Okey. Kemudian kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, kata apa Sayyidina Abi Hurairah, qala ba'dul qaum, kata sebahagian orang, sebahagian sahabat lah, selepas daripada dipukul tadi, itu dipukul apa? Dipukul kerana hudud tu, dia kata apa? Akhzakallah. Akhzakallah. Apa makna akhzakallah? Akhzakallah ni maknanya Allah Ta'ala celakakan hang. Allah Ta'ala hinakan hang. Itu dia. Dia cakap macam tu. Akhzakallah. Dia cakap macam tu. Boleh kau cakap benda tak elok ni kepada kaum muslimin ni? Tak boleh. Itu dia. Tak celaka lah dia, tak boleh. Boleh? Maka kata Rasulullah SAW kata, la taqulu hakaza, jangan hang kata macam tu. La taqulu hakaza, jangan kata macam tu. Boleh? Tak boleh kata tu. Sebab apa Rasulullah? La tu'inu alaihi syaitan. Janganlah hampir tolong syaitan ke atas dia. Janganlah hampir tolong syaitan pula. Nak rosakkan kawan hang. Apa maksud pula Rasulullah? Saya kata dia celaka Rasulullah. Kenapa? Apa macam tu saya dikira tolong syaitan? Iyalah. Bila hang duk kata, penzina, hang duk ingatkan dosa dia tu, maka syaitan akan senang masuk. Ni alang-alang dah zina terus lah. Gitu, syaitan duk main gitu. Hang alang-alang kalau Allah Ta'ala dah bagi hang masuk neraka, dah kira hang celaka, baik hang buat terus. Alang-alang. Baik-baik asal tu. Tu dia. Okay, boleh faham? Jadi itu adalah apa? Benda yang sangat-sangat bahaya. Kita duk perkatakan kepada hak sahabat kita. Sedangkan kita kena kata apa? Moga Allah Ta'ala bantu awak. Allah Ta'ala bagi taufik pada awak. Betul macam tu. Ini cakap benda-benda apa? Celaka pada hang. Tak boleh cakap macam tu. Boleh faham tak? Habis kat situ. Babun fi qada'i hawaijil muslimin. Bab pada qada'. Qada' maknanya melaksanakan, menunaikan. Qada' ni menunaikan hajat kaum muslimin. Kita baca tajuk baru ni sikit insya-Allah. Sekarang ni kita nak masuk bab yang seterusnya. Sebelum ni kita tutup keaiban orang Islam. Yang seterusnya adalah kita nak penuhi hajat orang Islam. Ini adalah amalan yang sangat-sangat besar. Jom kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah kebaikan kata Allah Ta'ala. La'allakum tuflihun. Moga-moga kalian itu berjaya. Maksudnya apa? Pasti hampa berjaya bila buat kebaikan kata Allah Ta'ala. Ni kita dah baca dah dulu dalam bab mujahadah dulu. Wa an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ini lebih kurang hadis yang kita baca sebelum ni lah. Okay, baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu sedera orang Islam yang lain. Tu dia. Ni kita sebut apa dia? Nak kata orang Islam ni punya kuat ikatan macam ikatan adik-beradik kita. Kalau dengan adik-beradik kita, abang kita tak buat jahat, maka begitulah juga dengan dengan orang Islam yang lain. Kita tak buat tak buat jahat. Boleh? Baik. Ni dia kata melampau-lampau Rasulullah SAW nak suruh kuatkan ikatan kita semua Islam. La yadhlimuh wala yuslim. Takkan orang saudara dia tu buat benda yang menzalimi saudara dia lain. Dan takkan saudara dia
serahkan saudara dia yang lain. Apa makna serahkan tu? Makna serahkan saudara dia untuk orang lain zalimi saudara dia. Dia akan halang. Boleh? Kata Maulana Rasulullah, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Apa maksud dia tu? Apa maksud dia? Siapa yang sedang ada pada hajat saudara dia, apa makna sedang ada pada hajat saudara dia tu? Kata Rasulullah ni, siapa yang mendapati saudara dia tu ada hajat dan dia bantu penuhi hajat saudara dia, kana Allahu fi hajatih, adalah Allah Subhanahu wa taala itu bantu pada melaksanakan hajat dia. Maksud dia bantu pada melaksanakan apa? Hajat dia. Boleh? Wa man farraja an muslimin kurbatan. Siapa yang apa dia? Siapa yang lapangkan kesempitan saudara dia, maka Allah Ta'ala akan lapangkan kesempitan buat dia di hari kiamat. Allah, ini besar ni. Macam mana lapang kesempitan tu? Okay, macam contohlah, saudara kita ni hutang dengan kita. Saya ni susah sikit nak bayar hutang ni, kata ni cik ni. Tak apa, kalut pun nantilah tu. Kita lapangkan kesempitan saudara kita. Allah, boleh? Duit tak ada ni, macam mana ni Ustaz? Ambil lah RM10 ni. Dia rasa lapang sikit. Boleh? Maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan apa dia untuk kita di hari kiamat. Allah, hari kiamat ni jangan fikir lagi senang, no? Kesusahan yang ada hari kiamat tu lagi menakutkan. Kita tak tahu apa yang berlaku di hari kiamat. Jadi kita sedia siap-siap dengan kita bantu orang Islam, bantu saudara kita menghadapi kesempitan di dunia. Allah Taala akan bantu untuk kita hadapi kesempitan di akhirat. Ya Allah, selamatkan kita daripada kesempitan akhirat, azab akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah bantu di apa yang kami hadapi sekarang. Boleh? Wa man satara musliman. Ni nampak ni penting ni Nabi cakap ni seorang dengan seorang ni. Kalau kita sempitkan saudara kita, Allah Taala sempitkan kita. Ni apa dia ni apa? Baik antara seorang dengan seorang, kita dengan kita ni. Apatah lagi kita menjadi pemimpin. Kita jadi pemimpin. Kita jadi pemimpin ni, kita jadi ketua keluarga. Kita jadi apa? YB masyarakat, ketua kampung. Masalah kita buat bagi apa? Ahli kampung kita jadi susah. Dosa besar tu. Sebab tu kita panggil jadi pemimpin ketua kampung, jadi pemerintah negara, kita kena mudahkan anak buah kita, mudahkan rakyat kita, mudahkan masyarakat kita. Boleh? Maka kita kata jadi pemimpin ni ada dua apa? Ada dua kita kata apa? Yang melampau-lampau. Dia boleh dapat kebaikan yang melampau-lampau dan dia boleh dapat kebinasaan yang melampau-lampau. Sebab tu Rasulullah SAW kata orang yang akan berada di mana? Di bawah arah nombor 1 adalah pemimpin adil lah tu. Sebab dia bantu habis semua orang. Subhanallah. Boleh? Tapi kalau pemimpin jahat, Allah, dia orang pertama dihumban ke dalam api neraka wa'azubillah. Tu takutlah kita tu kena jangan meminta jawatan, sebab itu adalah tanggungjawab yang besar di hari kiamat. Habis kat situ. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Apa makna itu? Siapa yang tutup keaiban saudara dia, maksiat ke, kekurangan ke, yang memang sepatutnya tak boleh nak dizahirkan, maka Allah Ta'ala akan tutup keaiban kita di akhirat. Kita ada maksiat banyak, kita dosa banyak ni, biar Allah Ta'ala akan tutup. Allah Ta'ala. Itu rezeki lah. Itu rezeki bagi siapa yang buat perkara yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung seterusnya. Muttafaqun alaih.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Ini panjang ni hadis ni. Panjang hadis ni. Okay, kita ambil sikit-sikit pelan-pelan. Tapi ada hal yang kita baca dah penting tu. Okay. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay. Wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah juga. Orang ini banyak hadis-hadis yang kita riwayat daripada siapa? Abi Hurairah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man naffasa an mu'minin kurbatan. Ni sama lebih kurang tadi ni. Siapa yang lapangkan kepada kaum muslimin ini kesempitan daripada kesempitan dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala lapangkan kesempitan daripada kesempitan hari kiamat. Itu dia. Dia payah ni tak ada apa, kita tolong dia. Lapang dia sikit rezeki tu. Allah Taala akan lapangkan kita di hari akhirat dia. Amin ya rabbal alamin. Boleh itu satu. Okey, kemudian kata Rasulullah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah. Siapa yang memudahkan orang hutang yang payah, ni. Mu'sir ni orang yang hutang yang payah. Dia payah nak bayar. Duit payah, kesian, duit tak ada. Tambah-tambah musim PKP ni bukan ada duit. Bukan ada duit, dia hutang. Allah. Kita contoh hutang sewa rumah ke, hutang apa, siapa yang jadi tuan rumah lah ni. Mudah-mudahkanlah. Bukan dia saja, tapi duit tak ada. PKP ni tak ada ni semua ni. Kita kata dia, tak apalah, nantilah time duit bayar lah. Ataupun kita mudahkan pada dia. Ada duit apa mampu bayar. Asalnya 900. Bayar 300 dah lah. Itu dia. Itu. Ataupun tak apalah. Bulan ni tak payah apa. Bayar langsung sewa. Tu dia. Kalau buat macam tu, pahala memang kita nampak duit kupang kita sikit. Dapat income ni kita sikit. Tapi Allah Ta'ala ganti terutamanya di akhirat dengan gantian yang lebih berkekalan. Duit kupang yang kita dapat tu boleh habis. Tapi ini Allah Ta'ala ganti ke akhirat tu. Tu dia. Ustaz kata, makcik lihat, ustaz cakap pandai lah. Time duit ni payah je ustaz. Tu dia. Bukan dia kata benda ni sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Bila kita nak bagi duit, nak bagi pada orang tu, sangat-sangat susah. Boleh? Sebab ada cinta kepada harta benda, cinta pada dunia. Tapi bila kita yakin sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa taala bila kita fikir sungguh kesejahteraan kita di akhirat, tak apa bagi. Insya-Allah Allah Taala akan lapangkan kepada kita urusan hari akhirat. Okey, habis kat situ. Kemudian kata Rasulullah, wa man satara musliman, siapa yang tutup kaibah orang Islam, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Taala akan tutup kaibahnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ni kaedah penting. Allah Taala kata, Allah Taala akan menolong hamba selagi mana hamba menolong saudara dia. Allah. Saudara kita tolong saudara kita, Allah Taala sentiasa bantu kita. Ni janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rasa kita kata rasa jauh daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa bantu selagi mana kita bantu saudara kita. Boleh? Wa man salaka tariqan, dan siapa yang melalui satu
jalan yaltamisu fihi ilman, dia tuntut padanya itu ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah, maka Allah Taala mudahkan baginya itu jalan ke syurga. Allah, ini kelebihan besar ni makcik-makcik ni, ibu ayah ni mengaji ni. Lah ni bukan payah buka laptop dia. Kan? Jalan nak pergi buka laptop tu pun menyegang. Allah. Tu. Dulu ni payahlah sikit nak pergi masjid, nak pergi apa, letih lah sikit. Ni buka laptop dia nak mengaji. Kita kata Allah Taala akan mudahkan. Allah Taala akan mudahkan urusan dia di akhir. Allah Taala akan mudahkan jalan dia ke syurga. Ini kelebihan sangat-sangat besar. Tak masuk syurga ke? Ngaji je. Allah Taala mudah jalan syurga dah. Kan payah pun. Boleh? Tu dia. Wa majtama'a qaumun, tidaklah berimpun satu kaum, yatluna kitab Allah, fi baitin min buyutillah, dalam satu rumah daripada rumah Allah Taala. Tak kiralah di masjid ke, di kelas ke, kita harap yang ni pun termasuk jugalah kita berimpun, walaupun bukan dikira di tempat yang fizikal, tetapi tempat maya kita ni berkumpul dalam Facebook, kita berkumpul dalam Zoom. Harap-harap bolehlah dapat jugalah sekali. Boleh? Apa yang kita buat tu? Apa yang depa buat tu? Yatluna kitab Allah. Duk baca kitab Allah Taala, baca ayat-ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan duk ajakkan Al-Quran itu sama mereka. Ini ajak Quran ni, kelebihan Quran besar lah. Kita pun duk mengaji ni, baca Quran juga, kita baca hadis juga, masuk sekali lah dengan fadilat hadis. Apa yang Allah Taala bagi pada depa? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan. Jadi orang yang mengaji ni Allah Taala bagi ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilitup dengan rahmat. Wa haffatuhumul malaikah, dan akan dikelilingi, dipayungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah Taala akan sebut-sebut depa ni dengan apa? Dengan siapa yang bersama dekat dengan Allah Taala. Wa man batta'a bihi amaluh, dan siapa yang dilewatkan oleh amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya itu tidak sesekali mempercepatkan urusan dia. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Apa maksud dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni kalau nasab keturunan dia baik sekalipun, contoh anak ustaz, anak tok guru, nasab keturunan baiklah, baguslah. Boleh? Kita kata apa? Nasab keturunan baik macam mana pun, tapi kalau amalan dia tu tak ada, dok buat jahat, maka jangan mimpi nak Allah Ta'ala mudahkan jalan dia ke syurga. Boleh faham? Jadi kena apa? Kena buat amal juga. Jangan sekadar kita kata apa? Berpada dengan nasab keturunan. Tak. Kena buat amal. Buat kebaikan seperti yang Allah Ta'ala nak. Seperti yang Rasulullah SAW nak. Maka baru itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan kita jalan ke syurga. Boleh? Itu yang dimaksudkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babus syafa'ah. Bab menyatakan berkenaan dengan syafaat. Syafaat ini insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Okay. Boleh ibu-ibu nah? Okay. Bab syafaat kita baca minggu depan insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Okay. Sekarang ni ada apa soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada apa nak Cik Jasni sihat nak? Sihat alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Okay, jadi sekadar itu saja kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi pada